Hey guys, Syarif from Kalis. Okay, hari ni barang baik dah mendarat dekat Kalis dan kita akan review Suzuki Swift Sport. Yes, Suzuki is back. Yang korang tengok ni adalah Suzuki Swift Sport model generasi ketiga. Ini adalah model pertama yang Naza Eastern bawa masuk. Dan ini adalah fully imported CBU, bukan CKD. So korang boleh dapatkan ini, dia bawa satu variant saja, iaitu automatic, tak ada manual, dengan harga RM139,900 on the road tanpa insurans. Now, korang tanya diri sendiri, dekat RM140,000 untuk kereta ni, mahal tak? Mahal kan? Apa-apa pun kita tengok dulu eksterior dengan interior kereta ni, lepas tu kita drive. Alright guys, ini adalah rupa depan Suzuki Swift Sport yang model generasi ketiga ni lah kalau kita nak compare dengan yang sebelum ni. Yang sebelum ni agak sedikit macam cute, comel-comel untuk awet-awet kan. Kalau yang ni laki nak pakai pun macam tak kisah sangat lah sebab dia agak agresif sikit daripada sebelum ni. Kalau korang tengok dia punya lampu depan dia, headlamp dia dah guna LED, ada DRL LED. Cuma signal dengan fog lamp dia masih guna halogen. Grill dia pun dah design semula, which is very aggressive compared to before. Dan juga dia ada ni kemasan ala-ala carbon fiber dekat dia punya bumper bawah ni, skirt sisi dan juga bahagian bumper belakang. Jom kita tengok bahagian sisi pula. Okey, ini adalah view daripada bahagian tepi dia. Korang tengok sendiri. Okey, dia punya tak ada pemegang pintu kan? Dia punya pemegang pintu kat sini. So macam ala-ala invisible lah. And then dia gunakan tema invisible pillars, which is warna hitam dan bumbung dia warna putih sama dengan warna badan. So nampak macam terapung lah macam tu. Side mirror dia auto fold dan tayar dia gunakan rim 5 spoke berkembar. Ini saiz 16 inci dan juga tayar Yokohama Advance A13. Ini dia punya side skirt ala-ala carbon fiber tadi tu. Dan juga tank dia. Dia punya tank minyak dia tak adalah besar sangat, dalam 37 liter saja. Jom kita tengok belakang. Okay, on the back you get lampu LED, nampak Suzuki punya lancana, and then Swift Sport dekat sini. Dan dia punya kemasan ala-ala carbon fiber dekat bumper bawah. Dan yang paling best, tengok twin exhaust dia, exhaust real bang. Boleh tengok sendiri kat bawah ni. Dia bukan just lip biasa kosong je untuk kosmetik je kan. Dan kita dapat sensor reverse camera, dan boot dia pula. Okey lah, korang tak payah nak buka sampai atas. Kalau macam ni, tanpa turunkan seat belakang ni, korang dapat dalam 265 liter. Tapi kalau korang turunkan seat ni, dapat dalam 579 liter. Okey, untuk kereta macam ni, korang bukannya nak bawa barang banyak sangat pun kan. Okey lah ni. Jom kita tengok dalam pula. Okay, now saya ada dekat dalam kereta ni. Okay, interior dia okay lah, not bad. Okay, kita ada steering macam-macam, dia ada macam-macam button dekat steering dia. Ada angkat call and then voice recognition. Lepas tu dia datang dengan push start button. Cluster meter dia pula dia datang dengan 2 meter analog. Dan juga tengah-tengah dia ada screen. Dekat screen tu dia akan tunjuk torque ke power, and then kau boleh tengok brake, acceleration, minyak, semua ada kat situ. Dan kita pergi kat bahagian tengah pula. Okey, bahagian tengah dia, center console dia ada highlight macam maroon macam ni lah. Highlight ni pun ada dekat tepi pintu, dekat bahagian aircon depan ni, dan juga bahagian penumpang punya pintu lah. Dia ada, okey, kalau kau tengok dekat bahagian penyaman udara dia kini automatic, design dia lebih cantik. And then kalau dia pairkan dekat atas ni, dia punya sistem infotainment dia menggunakan 7 inci punya screen yang menggunakan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Okay, dua-dua tu dia support. Tapi masalah dia yang saya kurang sikit dengan dia punya theme dia. Okay, dia punya infotainment, dia punya theme agak macam zaman lama, macam zaman dulu-dulu sikit lah. Tapi kau kena faham sebab kereta ni adalah kereta 2017 yang baru saja dibawa masuk ke Malaysia tahun 2021. Yang 2021 punya versi hybrid lah, tapi kita tak dapat lah, Singapore dapat lah. Okey, sekarang saya tengah duduk dekat bucket seat. Okay, kereta ni datang dengan bucket seat.
So dia bagi dua lah bucket seat, ada red stitching, ada tulisan sport dekat situ. Cuma bila dah duduk dekat sini, awal-awal dia rasa selesa jugalah. Tapi bila dah drive, bila dah sangkut dekat jam kan, bila untuk long distance nak relax-relax tu agak kurang selesa sikit. Sebab kalau korang tengok gaming chair pun, gaming chair macam yang bucket seat ni, dia ada letak cushion and then untuk lambar support kat belakang ni. So which is lebih comfortable lah. Maybe kalau korang beli kereta ni kena tambah sikit lah cushion untuk headrest ke apa kan. Other than that, okay lah, not bad. Kita tengok belakang pula. Okay, sekarang kita dekat belakang dia untuk lelaki yang ketinggian dia 183 cm macam saya ni kan. Dia punya headroom dia not too bad. Kalau saya duduk macam ni, kalau driver tekan langgar bumper, memang kena lah. Tapi kalau saya relax-relax macam ni, dia tak ada masalah lah. Kalau kaki dia pula, sekarang okay. Kalau macam seat ni driver ke belakang sikit, memang sempit lah. Cuma kalau kita tengok dia punya seat bawah dia ni pun, dia tak begitu support saya punya paha. So saya terpaksa letak macam ni lah kalau nak relax. Which means cuma muat 2 orang je lah kat belakang. Kalau letak seorang lagi, sempit-sempit sikit lah. Cuma dia akan jadi kurang selesa sikit. Ideal dia kereta ni maybe untuk 4 orang je. Itu je kot, rasanya tak ada apa dah. Kita drive lah. Okay, sekarang saya dah ada dalam kereta ni. First impression saya adalah kereta ni memang fun to drive. Okay, dia punya engine 1.4 liter booster jet tu, dia mampu hasilkan dalam 140 horsepower. Dan juga okay, itu horsepower dia tu 140 je. Kalau compare dengan yang sebelum ni, mungkin ada peningkatan sikit je lah, dalam 6 horsepower macam tu. Tapi kalau kita nak comparekan dia punya torque yang generasi ketiga Swift Sport ni dengan sebelumnya, dia ada beza dalam 70 Nm, which is yang kereta ni produce dalam 230 Nm torque. Okay? Untuk kereta seberat 970 kg, bawah 1 tan. So memang sedap. Korang akan rasa kereta ni sangat kecil tapi packed with so much power, always ready tau. Tekan je minyak memang terus pergi. Dia punya delay dia pun korang tak dapat rasa sangat. And then dia punya transmission, walaupun dia bagi automatic, dia adalah pedal shifter. Cuma pedal shifter dia tak adalah Tiptronic function tu. Korang bayar 140,000 tu, walaupun korang tak dapat ciri-ciri lain macam ciri-ciri keselamatan yang ada sekarang, tapi korang dapat driving experience yang sangat fun. Okay? Dia bagi visibility, korang tengok ni untuk drive ni pun clear, memang cantik. Handling dia sedap. Handling tu memang sedap lah. Dia punya gear pun, transmission, before this dia guna CVT. Tapi sekarang dia dah guna 6-speed auto transmission lah. And then kalau kereta ni, kalau korang tekan daripada 0 ke 100 km sejam dalam 8 saat macam tu lah. Dan maximum speed yang kau boleh dapat adalah 205 km sejam. Cuma bila saya drive kat sini, saya perasan memanglah seat dia ni memang ada kurang sikit lah. Lagi satu, dia tak ada armrest. Sekarang ni kalau korang dah drive kereta yang ada armrest, bila sekali tu drive yang tak ada armrest, korang dapat rasa lah dia punya penyeksaan dia kan. Okay, lagi satu, kereta ini dihasilkan menggunakan platform Hardtech. Okay, Hardtech ni dia membuatkan kereta ni punya chassis tu lagi kukuh tau. Lagi satu, dia punya trailing arm dia pun dia dah specially design, which is track tayar ni, ukuran tayar depan dan tayar belakang ni dah dilebarkan sebanyak 40mm. So kalau korang nak laju masuk corner tu, lebih yakin lah. Mungkin boleh guna ayat 160 tak goyang kot. Okay, satu lagi yang saya kurang gemar dengan kereta ni adalah dia punya infotainment lah. Lain-lain pasal driving, pasal kereta ni, semua tip-top. Okay? Yang benda lain tu yang kurang sikit. Macam infotainment dia ni kan, kalau macam korang gunakan Bluetooth, korang connect lagu, and then bila dah mati enjin, bila korang masuk balik kereta, it's not auto terus play lah. Korang kena playkan sendiri balik. Daripada segi penyimatan minyak pula, Suzuki ada claim cakap kereta ni boleh jalan 100 km dengan 6.1 liter saja. Yang kereta ni memang specialized untuk RON 95 je lah. Kalau korang rasa korang ni peminat kereta-kereta yang fun to drive, this might be the car for you. Sebab kalau nak beli Mini ke apa, terlalu mahal, inilah dia. Inilah kereta yang paling sesuai untuk anda. Dia tak terlalu mahal,
Mungkin mahal juga untuk feature-feature yang dia tak ada, yang ada kat kereta-kereta sekarang. Tapi okay, just in case, kalau korang beli kereta-kereta yang macam Ativa, X50 yang ada apa, ciri-ciri keselamatan yang up to date, okay, tapi dia tak bagi driving experience yang fun macam ni. Tapi korang ni memang beli kereta untuk fun to drive, so this is the car for you. Bukanlah SUV ke atau apa-apa tu. Tapi apa-apa pun itu depends pada orang tu sendirilah. Kalau korang nak hot hatch yang tengah-tengah, yang bukanlah kayangan atau atas punya, korang boleh try lah Suzuki Swift Sport ni. Okay, kalau korang tak percaya lah apa yang aku cakap ni kan, tak apa, tak kisah. Korang boleh pergi sendiri Nazar Auto Mall, korang boleh test drive dulu. Sebab kalau korang nak beli kereta apa-apa pun, korang kena test drive dulu lah. Sebab kalau dengar je cakap orang, susah juga kan. Mungkin pada orang kereta tu best, tapi mungkin tak kena dengan kriteria kereta yang korang cari. Kalau korang tengah cari hot hatch, lepas tu tiba-tiba kawan korang pergi suggestkan ambil SUV ke apa, memang SUV tu cantik, tapi adakah itu kereta yang kau nak? So korang kena fikir betul-betul, dengar kata hati tu, okay? Pergi tengok review tak apa, yang penting test drive dulu, supaya korang lebih faham macam mana kereta tu bergerak, macam mana rasa nak drive tu, driving experience tu yang penting. Sebab ini adalah hot hatch, so memang dia fokuskan pada pemanduan lah. So kalau korang just setakat nak tengok kerusi apalah, apa benda infotainment ni, macam tak make sense lah. So korang kena duduk dekat driver seat ni, experience dulu, baru tahu.